وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100 sebagai muqaddimah pertemuan kita pada pagi yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka dengan apa? Bi ihsanin, dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala telah redha atas kita, atas hidup, atas dunia ini, lalu Allah sebut wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah sediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Bukan sekadar masuk syurga, Allah sebut khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam syurga selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan, kejayaan, kecemerlangan yang paling besar apabila boleh masuk syurga Allah selama-lamanya. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadil pengurusi serta ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang dikasihi Al-Fadil tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, para jamaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi nikmat iman dan hidayah. Suatu nikmat yang paling besar yang harus kita jaga dan harus kita pelihara. Kerana tidak ada nikmat lain yang lebih besar daripada nikmat iman dan Islam. Ramai manusia yang memohon hidayah tapi Tuhan tidak beri hidayah. Ramai manusia yang tersesat dalam hidup ini tidak beriman pada Allah. Apatah lagi hidup tidak mentaati segala perintah Allah, malah mereka menjadi golongan yang sesat lagi menyesatkan. Sebab itulah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tatapan kita bersama. Surah At-Taubah ayat 100. Kalau kita tanya apa model kita nak bangunkan manusia,
terutama manusia akhir zaman, model yang paling baik adalah model dan acuan mengikut pembinaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi bina di kalangan masyarakat Muhajirin dan Ansar yang akhirnya menjadi Islam itu kuat dan akhirnya menjadi Islam itu hebat sehingga diakui oleh pakar-pakar Islam dan pakar-pakar bukan Islam. Tidak ada manusia yang sepantas Nabi sallallahu alaihi wasallam membina tamadun, membina negara. Inilah rahsia pembinaan masyarakat sebenar yang harus kita lalui dan kita pupuk agar mungkin golongan Muhajirin Ansar ini disebut di dalam hadis tidak akan ada lagi. Tetapi yang ada wallazina tabauhum biihsanin. Orang-orang yang ikut jejak langkah mereka dengan perkara kebaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam dunia ini sementara saja. Berapa lama kita nak hidup? Paling lama pun saya rasa tak ada orang Shah Alam Seksyen 8 ni hidup sampai 150 tahun. Kementerian Kesihatan Malaysia letak orang lelaki purata mati 72, 73. Orang perempuan dia payah mati sikit. Lihat mati orang perempuan ni. 76 baru mati kan. Makan apa tak tahu kan. Kita lelaki mudah mati kan. Tenggelam banjir mati kan. Kemudian banyaklah berperang pun orang lelaki. Jadi yang banyak buat jahat pun orang lelaki kan. Kena tembak ke polis orang lelaki. Kadang tak dan 70, 43 mati dah kan. Jadi oleh kerana mati, hidup ini sekejap sangat, maka oleh kerana hidup sekejap, sekejap itu menentukan kehidupan kita yang kekal abadi. Kalau kita tanya berapa lama yang kita semayang atas dunia ni, ada kita semayang 1000 tahun? Tak. Kalau mati umur 90 tahun ataupun 80 tahun mati, umur kita balik ambillah 15 tahun. 15 sampai 80. 80 tolak 15, 65 tahun. Itu kalau mati 80. Banyak yang mati tak ada 80. Muda-muda kita kata marilah kuliah, marilah masjid, surau, hidup ke rumah Allah. Dia kata nanti dulu ustaz, nanti pencen baru nak pergi. Masa muda dia kata dia nak enjoy dulu. Nanti dah pencen, saya pergi kuliah ustaz tak balik-balik 7 hari 7 malam. Ustaz balik, saya tak balik. Dia tunggu punya tunggu tak ada pencen. Umur 50 kena stroke, langsung tak datang masjid sampai mati. Kadang-kadang sakit, langsung tak ada datang masjid. Kerana sikap manusia suka bertangguh di dalam perkara membuat amal kepada Allah. Tapi kalau dalam bab dunia, dalam bab mencari dunia, manusia tak tangguh sebab dapat habuan dia segera. Tetapi kalau dalam bab akhirat, manusia bertangguh. Dia tunggu sampai pencen. Sebab tu masjid-masjid di Malaysia ni, kebanyakannya orang-orang pencen. Kecuali dalam dunia ni satu surau je. Surau inilah yang banyak orang muda kan. Yang lain semua geng pencen saja kan. Kesian datang kuliah pun dia menerap belakang tiang kan. Tak lagak dah nak angkat kepala kan. Duduk baring saja dah. Sebab apa? Sebab dah tak larat. Masa muda tak datang, masa tua. Tapi itu pun alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan atas dunia yang sementara ini. Umur sembahyang kita, ibadah kita, berjuang Islam kita 50-60 tahun saja Tuhan perintah selepas daripada balik sampai mati. Namun apa yang Tuhan masukkan kita, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Aku masukkan kamu, tempatkan kamu, sediakan kamu syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Berapa lama masuk syurga dengan amal 50 tahun itu? Khalidina fiha abada. Selama-lama kekal abadi. Kekal abadi dalam syurga ni berapa lama?
1,000 tahun? Tak. 1 juta tahun? Tak. 1,000 juta tahun? Tak. 1 bilion tahun? Pun tidak. 1,000 juta bilion tahun? Pun tidak. Khalidina fiha abada, tidak ada nombor. Selama-lamanya. Cuba bayang rahmat Allah Subhanahu wa taala hidup atas dunia sekadar tak sampai 100 tahun beribadah, tetapi hidup di alam akhirat. Kalau masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bagi yang beriman pada Allah, selama-lamanya, tidak ada nombor. Ratus-ratus ribu bilion tahun, tak tahu, tak ada nombor. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang-orang yang yakin dan percaya kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Yang tak yakin, yang tak percaya pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam ayat Quran surah Muhammad ayat 12, Allah Subhanahu wa taala sebut, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di atas dunia, mereka makan serta makannya binatang-binatang seperti binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Berapa lama nak duduk dalam neraka? Khalidina fiha abada. Sekali lagi, mereka buat jahat lama mana? 50-60 tahun mati oleh kerana tidak beriman pada Allah, duduk di dalam neraka khalidina fiha abada. Berapa lama? Berbilion-bilion tahun? Tak ada nombor. Sampai bila-bila tidak akan merasa nikmat, sampai bila-bila tidak akan merasa senang. Atas dunia tak apa 40-50 tahun hidup, ini namanya ujian. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah kalau nak uji manusia, dia datangkan ujian. Allah nak tengok beriman manusia, dia datangkan rintangan, cubaan. Didatangkannya macam-macam musibah nak uji manusia. Ada masa kita ni senang, masa muda senang, masa tua jadi susah. Ada yang masa muda sihat, masa tua sakit. Ada masa muda susah, masa tua jadi kaya, ada juga. Semua ini proses turun naik di dalam kehidupan atas dunia. Tapi kalau di syurga, Allah Subhanahu wa taala beri nikmat syurga. Kalau sudah dapat nikmat, dia tidak ada lagi susah, walau sebesar zarah pun tidak ada. Sampai bila? Khalidina fiha abada. Bagi orang-orang yang munafik, munafik ni bunyi sedap tapi kafir. Bunyi sedap. Ada orang bubuh nama anak Muhammad munafik kan. Oi, pandai sedap bunyi. Dia bubuh anak tak tanya ulama-ulama kan. Jadi nampak macam sedap tapi kafir. Tidak ada iman dalam diri, yang diletakkan di dalam neraka yang lebih rendah daripada golongan-golongan yang kafir atas muka bumi. Geng-geng yang kafir ini dia memang dah kafir dah. Namun geng-geng yang munafik ini nampak macam pakai macam sunnah Nabi, beramal macam sunnah Nabi, nampak macam orang Islam, perwatakan macam Muslim, tapi jiwa, hati, mulutnya tidak melambangkan mereka Muslim. Bila dibentangkan peraturan dan undang-undang Allah, bila dibentangkan Al-Quran, mereka menolak Al-Quran dan mengambil peraturan menjadi hukum terima pakai dalam sebuah negara, dalam diri, dalam masyarakat yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila ajak pada Islam, mereka menentang. Bila para alim ulama ajak, marilah kita tegakkan perjuangan Islam, kita robohkan, kita runtuhkan jahiliah-jahiliah yang ada, dan kita tegakkan Islam di atas runtuhnya jahiliah. Mereka kata Islam yang ada pada hari ini tidak sesuai. Islam dan peraturan Islam ini tidak baik kita lakukan.
Kalau kita buat akan menyebabkan kerugian dan malapetaka, seolah-olah mengheret negara, mengheret segala benda menuju kepada jurang kehancuran. Islam yang kita buat akan menjadi perpecahan di kalangan umat masyarakat majmuk. Tuduhan demi tuduhan boleh membawa diri mereka menjadi golongan yang pada zahir nampak Islam, tetapi pada hakikat hati tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama nak duduk dalam neraka kerana tak ada iman? Khalidina fiha abada. Sebab tu saya pesan pada diri saya, muslimin muslimat yang datang masjid. Yang datang masjid, rugi kalau kita orang datang masjid tapi di hati kita bersarang mengenai munafik, tidak percaya, ragu dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, manusia antara yang sangat bimbang, walaupun Nabi SAW sebut ini di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Nabi kata Sayyidina Umar ni salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga. Siapa dia Umar ini? Dia pernah dulu bunuh anak dia. Dia dulu pernah sembah berhala, hidup di dalam maksiat. Apa maksiat yang dia tidak buat? Namun akhir bila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi khalifah. Dan akhirnya namanya tersenarai di kalangan para sahabat Nabi yang akan dimasukkan dalam syurga dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia setiap hari datang mengunjungi seorang sahabat Nabi namanya Huzaifah Yaman. Huzaifah Yaman ini salah seorang sahabat yang sangat amanah. Nabi beri senarai golongan-golongan sahabat yang ada di kalangan orang-orang Islam Madinah waktu itu, namun munafik. Senarainya ada pada Huzaifah Yaman. Lalu Nabi kata, kamu pegang dan jangan percaya pada golongan ini. Kemudian Sayyidina Umar tahu Huzaifah yang pegang senarai nama tu, datang tanya Huzaifah, ya Huzaifah, siapa senarai nama munafik yang Nabi bagi tahu kau, bagi tahu aku? Lalu kata Huzaifah, tak boleh, ni rahsia aku dengan Nabi, kan? Dia tak macam kita cakap ke rahsia. Akhir sekali dah pujuk 2-3 kali, ajak belanja roti canai 3-4 keping, kan? Aku bagi tahu syaratnya kau jangan sebut kat orang, ni rahsia ni antara kita berdua sahaja, kan? Akhirnya kena roti canai habis tu, kan? Kemudiannya akhirnya esok datang lagi Sayyidina Umar, tanya lagi, siapa senarai itu? Akhir Huzaifah tanya, ngapa yang kamu sibuk sangat tanya ni? Ngapa sibuk sangat tanya? Lalu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, bukan apa, aku bimbang kalau nama aku tersenarai di dalam golongan munafik yang Nabi sebut. Aku sangat takut, dia kata, pada azab Allah. Nampak macam aku semayang, nampak macam aku puasa, nampak aku ibadah pada Allah, nampak berjihad, di hati aku ada ragu tentang Islam, tak percaya tentang Islam ini. Jadi sebab itu golongan kafir ini, wallazina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir hidupnya senang lenang atas dunia. Tak apalah kalau kita yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak beri kita kesenangan. Sebab Tuhan nak beri di akhirat nanti senang yang tidak ada susah lagi. Di akhirat tak payah lagi semayang. Di akhirat tak payah bangkit pagi-pagi datang semayang subuh. Tak payah dengar kuliah, tak payah berjuang Islam, tak payah baca Quran, tak payah ikut Quran. Di akhirat nanti hanya nikmat yang berkekalan. Selama mana? Khalidina fiha abada. Selama-lama, tidak ada nombor. Tak boleh nak terjemah dengan nombor. Berapa lama? Selama-lamanya. Amal yang pendek atas muka bumi ini. Maka sebab itu golongan yang kafir, bagi mereka bersenang lenang atas dunia itu syurga bagi mereka. Dia nak main judi, dia nak berzina, dia nak maksiat sebab mereka tidak beriman. Sebab tu kadang-kadang Tuhan beri mereka lebih atas dunia. Sebab Tuhan ini Maha Pemurah. Kamu tak beriman, kamu jahat, kamu ini munafik, Tuhan beri rezeki kadang lebih daripada kita. Kita yang datang masjid tiap-tiap hari, datang surau tiap-tiap hari, pakai kereta buruk, rumah tak bertukar, telefon tak bertukar, jiran sebelah rumah semayang pun tidak, ustaz katanya, kan? Kemudiannya masjid tak pernah pergi, isteri dia pakai spender, dia kata.
Jemur kain pakai seluar dalam aja. Isteri kita pakai tudung labuh, kan? Tutup semua-semua. Tapi rezeki susah, ustaz katanya. Panjang ustaz dia, kan? Mak lazim kalimi musaqqal, kan? Sampai panjang dah, kan? Dia mengeluh hidup atas dunia. Tak apalah, baca ayat ni kat dia. Wallazina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir hidup atas dunia, memang Tuhan bagi senang lenang. Apa dia nak? Berjalan sana, berjalan sini. Kita nak berjalan duit. Tak ada, tiap-tiap tahun bawa anak pergi Pantai Morib. Kan? Paling jauh pun Pantai Morib. Pernah pergi England? Tak pernah. Duit tak ada. Kan? Dan sekarang berjalan kat Kuantan pula tengok banjir. Kan? Jadi Pantai Morib pun tak ada dah. Kan? Baik, pergi tengok banjir. Baik. Dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Tuhan buat perumpamaan orang yang tidak beriman, orang-orang kafir ni umpama macam binatang. Macam binatang. Apa sebab? Binatang ni celik pagi, dia tak sembahyang subuh. Binatang celik pagi, ayam bapak apa pun. Ayam ni dia tukang kejut orang sembahyang. Kan? Tapi dia sendiri pakai luar pendek. Kan? Tengok ayam bapak kan. Dia sendiri tak sembahyang ni, geng-geng munafik. Ayam ni macam munafik. Kan? Kemudiannya kambing pun sama. Kan? Nampak warak janggut kau main berjalan iling kepala. Kan? Tengok kambing berjalan kan. La ilaha illallah. Kan? Janggut panjang. Tapi seluar tak pakai, telur keluar. Kan? Itu kambing. Kan? Banyak manusia watak kambing. Kan? Tapi kambing walaupun tak pakai seluar, tak ada seekor kambing pun masuk neraka. Ayam walaupun tak semayang, kuliah subuh tak datang, seekor ayam pun tak masuk neraka. Lagi jahat babi. Kita kalau nak marah korang, panggilan paling baik babi. Kan? Kalau nak marah kan, tengok orang nak marah, babi. Kan? Jadi marah. Babi walaupun hina atas dunia, dalam syurga seekor babi pun. Dalam neraka tak ada seekor babi pun masuk neraka. Kan? Nanti babi pula tepuk tangan kat kita akhirat. Dulu panggil aku sangat. Atas dunia aku hina, sekarang ni kau masuk neraka, aku duduk syurga. Kan? Jadi sebab itulah Allah sebut wa yaquluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan macam binatang makan. Orang-orang yang kafir ingkar ini kerjanya hanya hidup atas dunia, nak makan saja. Celik pagi makan. Makan di mana, nak makan apa, makan kat mana. Kan? Kadang dia tanya siapa yang nak kita makan, ada juga. Kan? Ada juga yang pesi macam tu. Kan? Jadi sebab itu Allah sifatkan orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir ini, biar dia senang atas dunia, tapi mereka ni bagaikan makan macam binatang-binatang. Sebab apa? Kerjanya pun atas dunia, sibuk dengan mencari makan, kemudian dan neraka lah. Kan? وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Dan nerakalah tempat tinggal mereka. Lama mana duduk neraka? Khalidina fiha abada. Selama-lama duduk dalam neraka. Jadi sebab tu kita tak payah dengkilah. Orang yang tidak beriman pada Allah, mereka boleh enjoy hidup dalam dunia dengan penuh kenikmatan, hidup dalam dunia dengan penuh kesenangan, rumah di puncak bukit, kekayaan demi kekayaan, kemewahan demi kemewahan. Akhir sekali bila mati, semua benda itu tak bawa dan mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat mereka adalah neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang peringatan syurga neraka ini. Ada manusia yang hidupnya hanya sibuk dengan kesenangan dunia. Kesenangan dunia yang fana ini. Kesenangan dunia yang sementara ini. Mana dalilnya? Surah Ali Imran ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Al-Imran ayat 14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingin,
Manusia ingin apa? Quran sebut wanita. Manusia ingin apa? Anak-anak. Manusia nak apa? Harta yang banyak. Dari jenis emas, perak, kuda pilihan. Kuda pilihan ni macam binatang, kuda pilihan ni macam kenderaan pada hari ini. Binatang-binatang ternak, sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat kembali yang paling baik, yakni syurga Allah. Quran sebut dalam ayat ini, tadi yang pertama golongan yang memang kafir. Yang ni golongan boleh jadi Islam, boleh jadi kafir. Iaitu ada orang Islam yang hidupnya tak beza dengan orang-orang bukan Islam. Kerjanya hanya untuk dunia yang sementara. Kita ajak perkara akhirat, mereka tak minat. Ajak perkara dunia, mereka boleh bekerja 7 hari 7 malam tak balik sebab nampak habuan dunia. Nak cari apa? Nak cari wanita. Nak cari anak-anak. Nak bangunkan anak-anak dengan kemewahan. Nak cari apa? Nak cari harta yang banyak daripada emas dan perak. Nak cari apa? Kenderaan-kenderaan yang paling baik. Sudah ada kereta kancil, tak puas hati, rasa nak beli perdana. Dah beli perdana, tak puas hati, rasa nak beli Mercedes. Mercedes dah dapat, tak puas hati, nak beli pula Ferrari. Ferrari dah dapat, Lamborghini belum dapat. Beli pula Lamborghini. Helikopter belum beli. Beli pula helikopter. Roket belum beli. Dah beli roket, kapal layar pun belum lagi. Jadi akhir sekali cita-cita dunia yang tidak ada kesudahan. Sebagaimana Allah sebut, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia dilengah-lengahkan, bermegah-megah dengan harta benda dunia. Sampai bila? Sampai dicampak masuk dalam lubang kubur, baru mereka sedar. Sebab tu dunia ini salah tak kita ambil. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ambillah bahagian kamu daripada perkara-perkara akhirat. Jangan kamu tinggal daripada perkara-perkara milik kamu, hak kamu di atas muka dunia. Kerana Tuhan beri suruh jadi dunia ni sebagai jambatan akhirat untuk cari redha Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang ayat tadi sebut. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sahabat Ansar Muhajirin ini golongan yang dipanggil golongan yang tidak pernah lupa dengan akhirat. Kerjanya cari akhirat, tapi dunia juga mereka buru untuk cari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf, manusia yang sangat kaya di kalangan sahabat Nabi. Mula-mula derma hasil perniagaan, beri kepada Nabi dan perjuangan Islam 4,000 dirham. Kemudian sedekah pula 400,000 dirham, 40,000 dirham. Kemudian sedekah pula sebanyak 500 ekor kuda. Sedekah pula sebanyak 1,500 ekor unta. Kemudian sedekah lagi, punya banyaknya. Kerana dia tahu dunia dia buru, tetapi untuk jadikan dunia sebagai jambatan akhirat. Dia tidak macam kita dan kebanyakan manusia atas dunia. Cari dunia untuk bermegah-megah. Manusia pula jadi bengong habis. Orang yang kaya raya walau tak semayang, itulah dipuja-dipuji. Nilaian manusia pada sisi mata manusia, orang yang hebat, orang yang cemerlang adalah orang yang memiliki kekayaan. Orang yang hebat memiliki pangkat kebesaran. Walau tak semayang, walau lawan Islam. Oleh kerana dia pangkat hebat, harta kekayaan melimpah ruah, dihormati, disanjung, dipuja, dipuji, dijulang di atas muka bumi. Tuhan tak pandang walau sebesar zarah. Inna akramakum indallahi atqakum. Pada sisi Allah, orang yang paling tinggi, orang yang paling mulia, orang yang paling hebat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak pandang kamu kaya, kamu miskin, kamu banyak duit. Sebab tu ayat ini Allah kata zuyyilanin nasi hubbus syahawat minan nisa. Manusia ni cenderung pandangan mereka dan juga hati mereka suka kepada kecintaan perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat.
Apa dia? Yang pertama dia panggil An-Nisa. Sebab itulah Yahudi Nasara, mereka menjalankan strategi yang paling licik dan halus. Bagaimana merosak dan menenggelamkan umat Islam hidup atas muka bumi ini tenggelam. Mereka juga melihat perkara ini. Perkara yang pertama manusia suka adalah perempuan. Cara yang paling mudah mereka buat, rosakkan wanita-wanita Islam. Dengan cara apa? Cara bertabarruj. Pakaian hati dan juga diri mengaku Islam, pakaian macam Kristian. Mengaku Islam, pakaian macam orang kafir. Anak-anak Melayu, remaja-remaja Melayu, wanita-wanita Islam hari ini lebih teruk berpakaian berbanding orang-orang bukan Islam. Kita tengok di Choket Road, kita pergilah bandar-bandar besar termasuk Shah Alam, mana-mana shopping kompleks. Berjalanlah di tengah-tengah malam, kita lihat anak-anak Melayu kadang-kadang pakai lebih teruk daripada orang-orang bukan Islam. Artis-artis Melayu jadi mabuk habis. Kalau dia nak glamour cepat, artis ni, dia tak boleh berlakon macam Mak Ainun tu, lambat glamour. Kan? Dia kalau nak berlakon, nak glamour cepat, mesti keluar gambar-gambar yang seksi-seksi. Kalau dia berbogel, lagi cepat dia punya pengaruhnya naik. Maka dia letakkan gambar-gambar di muka hadapan majalah. Letak di dalam gambar-gambar muka tengah surat khabar, ruangan artis. Artis ini beriba dengan artis ini. Dalam keadaan pakaian bukan menjolok mata. Pakaian lebih teruk daripada orang bukan Islam. Lalu anak-anak muda hari ini berkebilakkan kepada artis. Hancur lebur. Siapa yang buat? Yahudi, Nasara. Dan juga sekutu-sekutu mereka di kalangan negara umat Islam. Yang sekarang ini sedang merancang nak membunuh Islam ini dengan cara yang licik dan halus. Salah satu menggunakan strategi ini, mereka tahu manusia suka pada wanita, maka mereka hancurkan wanita-wanita Islam. Wanita-wanita Islam diajak bersukan. Sukan tidak haram, tapi hari ini sukan yang ada semuanya haram belaka. Betul tak? Semua haram. Wanita yang terlibat nak bersukan renang mesti pakai spender. Dia tak boleh pakai kain batik cap 3 serangkai. Mesti pakai spender. Hatta kita pun kalau pergi mandi kolam renang mana-mana, mandi, saya baru ni buat kursus di Langkawi, bawa orang kampung pergi kursus kan. Jenis tak reti nak pakai spender ni. Akhir sekali kolam renang tu satu hotel tu kita pegang, bawa geng-geng kampung daripada Kedah, Baling, tak pernah mandi kolam ni. Akhir sekali habis kursus petang tu, kita kata siapa nak mandi boleh mandi. Pergi terjun dalam kolam tu, semua pakai kain pelekat cap gajah duduk kan. Oh tu dia orang kampung tak pernah pergi. Gedung. Yang tukang jaga punya jaga dia tu datang tiup whistle, perik-perik suruh bangun. Tapi dah satu kolam 5-60 orang semua orang kita. Akhir sekali mandi sebab sudah kan. Jadi kalau tuan-tuan nak mandi kolam yang tak spender ni, kena pergi ramai-ramai macam tu. Jadi ada sekarang ni UiTM pun saya rasa ada tempat-tempat macam tu. Islam tak haram, tapi semua sukan hari ni haram. Pakaian-pakaian menjolok mata. Kadang-kadang kita tengok rumah kita, anak-anak kita tak larang. Majalah-majalah lucah yang ada, majalah-majalah separuh bogil, mak bapak tak larang kan. Iaitu majalah Mangga, majalah URTV. Ada dalam rumah, malaikat pun tak masuk kalau ada majalah macam ni. Semua gambar separuh bogil. Artis Amerika ke tak? Artis Malaysia. Gambar sedang berpeluk-pelukan. Sama, ini trend yang ada hari ini. Islam tak larang kita nak berhibur, kita nak jadi penghibur, tak larang asal tidak bercanggah dengan syariat. Ini masa muda-muda jadi pelakon. Jadi pelakon masa muda-muda jadi heroin. Dah tua-tua pakai tudung tetap buat maksiat. Mana dia? Jadi berlakon watak ibu pula. Kita pun nampak bagus dah makcik ni pakai tudung lah. Tapi berlakon berpeluk pula dengan konon-konon jadi berlakon watak mak. Kemudian berpeluk konon-konon jadi anak dengan mak, peluk-peluk sungguh kan. Jadi ni kita pakat tengok sama. Anak-anak bawa balik majalah Mangga, patut bakar api dengan anak-anak, bakar sekali kan. Baru nampak bapak ni hebat. Ini bapak tumpang baca sama kan. Macam baca cerita P. Ramlee dengan tersebutlah kisah kan. Jadi rupa dengan kita baca sama kan. Jadi sebab itu hari ini zuylanin nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahab
wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Tempat kembali yang paling baik adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang kedua yang disebut oleh Islam di dalam Al-Quran. Golongan yang ketiga, Al-Quran juga menjelaskan tentang sekumpulan manusia yang menjadikan hidup mereka hanya untuk mewujudkan huru-hara, mencetuskan suasana yang tidak selamat dan tidak aman. Mereka ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Suratul Baqarah ayat 204 205. Golongan pertama tadi geng-geng kafir, hidupnya untuk makan saja. Golongan yang kedua hidup untuk kesenangan dunia, berupa wanita, harta, sawah bendang, binatang ternak, kenderaan. Golongan ketiga yang disebut di dalam ayat 204 205 Suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha wa yuhlikal harth wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang hidup dunia ni menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling daripada kamu, ia berjalan di atas muka bumi mengadakan kerosakan padanya dan merosakkan tanam-tanaman, binatang ternak, dan Allah tidak menyukai akan kebinasaan. Golongan ni, golongan duduk depan kita nampak wataknya macam Islam. Belakang kita golongan inilah yang memijak-mijak Al-Quran, memijak-mijak peraturan Allah. Ada sebahagian orang yang mengajar Quran, tetapi dia pula pakat duk kempen, jangan kamu percaya pada peraturan Allah. Ada kat Malaysia ni. Baru ni saya pesan, ada geng-geng duk ngaji dengan satu konon-kononnya guru Quran. Guru Quran ramai, hari-hari duk ngajar kat masjid. Kemudiannya, tiba-tiba bila orang ajak pada peraturan Allah, saya pun heran, hari ni lah heran. Kita pergi ceramah rata-rata, tiap-tiap malam duk ceramah. Baru ni ceramah forum mengenai hijrah di satu masjid. Ceramah ni kita sebut hak betul. Yang hijratun Nabi SAW ni, yang kita baca ayat was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, baca tapi tak ikut. Tiap-tiap tahun duk baca tapi tak ikut. Mengapa Nabi antara kajian-kajian dunia dia sebut? Kajian dunia sebut satu perkara yang pelik. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. Lepas peristiwa hijrah Nabi, Madinah ini yang asal namanya Yathrib. Yathrib asal daripada seorang nama Yahudi, namanya Yathrib bin Mahlail. Nabi pindah Madinah, Nabi haramkan kata-kata Yathrib ni ataupun nama Yathrib pada Madinah. Mula-mula dipanggil Madinah An-Nabi, kota Nabi. Kemudian lama lepas tu dipanggil Madinatul Munawwarah sampai sekarang, kota yang bercahaya. Asal Madinah ni kawasan yang manusia tak ada. Ada tak ramai, walaupun dia subur. Dia ada wadi Aqiq, antaranya wadi yang sangat terkenal. Tanaman-tanamannya subur di Madinah. Maka mula-mula sekali datang puak-puak Yahudi yang duduk sana daripada 3 suku kaum. Bani Khuraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Yang duduk kat situ. Lama kemudian datang orang Arab di kalangan Aus Khazraj. Tapi jahatnya Yahudi sejak daripada dulu lagi. Sebagaimana kita lihat, Aus Khazraj waktu itu belum Islam. Suka bergaduh. Antara kerjanya adalah kerja yang dicanang oleh Yahudi laknatullah ini. Contohnya 5 tahun sebelum hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku suatu peperangan antara Aus Khazraj ini, peperangan Bu'ats namanya. Siapa yang tukang canang? Yahudi Nasara. Jadi Yahudi ini memang bangsa yang jahat. Baik, kajian-kajian dunia ni sebut, mengapa hari ini, mengapa Nabi selepas hijrah
Madinah, bumi yang asalnya tak ada manusia, jadi persinggahan perdagangan antara Syam dengan Mekah. Dia kawasan strategik perdagangan, hanya orang singgah sekejap, manusia tak ada. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, bukan 100 tahun, akhir dia bertukar daripada bumi yang manusia tak ada, demografinya bertukar menjadi tempat yang paling membangun tamadunnya dalam dunia. Dan daripada Madinah Al-Munawwarah, setengah dalam tempoh 10 tahun, setengah daripada dunia ditakluki oleh Islam, berpunca daripada kehebatan kota Madinah. Nabi buat bukan 100 tahun, macam terbina kota Rom Parsi 100 tahun, terbinanya India dan China 100 tahun. Tetapi Madinah, Nabi ambil masa 10 tahun saja. Sebab itu kalau kita nak bina masyarakat Islam, mana acuan dia? Acuannya adalah acuan yang Nabi buat. Kita hari ni nak bina di Malaysia ni nak pakai acuan mana? Acuan yang Nabi buat lah, jangan kita duk baca saja. Kita duk sambut saja sejarah dan kita duk sambut peristiwa hijrah. Ni bulan ni masuk bulan 1 sambut pula Maulud Nabi. Tapi perangai macam hantu raya kan. Kebanyakannya berarak bagus, sana bawa spanduk sallallahu ala Muhammad, daripada Shah Alam berarak sampai ke Arau Perlis kan. Punya jauh berarak, tapi perangai tak berubah, lagi teruk ada. Kemudian datang pula peristiwa demi peristiwa. Itu pun dikata kita sudah kuat Islamnya. Maka sebab itu acuan pembinaan Nabi ini disebut oleh pakar-pakar barat. Saya ambil contoh seorang penulis daripada London. Dia tulis, namanya Lothrop Stoddart. Nama pun tak sedap langsung kan. Lothrop Stoddart. Dia tulis buku pada tahun 1932. Ada tak di kalangan jamaah kita ni yang beranak tahun 30-an? Ada tak? Tuan Haji berapa Tuan Haji? Tuan Haji lahir tahun berapa? Kan? Kalau tahun 30-an dia umur 80 lebih kan? 80, banyak mati dah kan? Banyak mati dah kan? Jadi tahun 1932 dia tulis dalam buku dia The New World of Islam. Dia kata dalam buku tu, kata Lothrop Stoddart tadi, dia kata apa yang dibuat oleh Muhammad ini suatu perkara yang belum pernah berlaku di dalam sejarah hidup manusia. Suatu proses pembangunan yang begitu pantas dalam tempoh 1 abad, dalam tempoh 10 tahun. Dia kata tak ambil masa lama, akhirnya berlaku satu ledakan. Madinah yang asalnya kecil bertukar menjadi pusat pentadbiran yang digeruni seluruh dunia, pusat ketenteraan, pusat segala-gala pusat ilmu. Maka akhir sekali berlaku ledakan. Itu salah satu contoh. Lalu dia kemukakan apa kenyataan yang menyebabkan jadi macam ni. Penulis yang kedua saya nak bawa hari ni, dalam buku yang ditulis lama dah, tahun 1854, lagi tak ada dah orang Shah Alam kan. 1854. Seorang penulis namanya Lamartine. Lamartine ini dia tulis buku, dia ni orang Paris, orang kafir. Dia tulis buku, bukunya dalam bahasa Turki. Tajuk dia Histoire de la Turquie kan. Cakap Turki sikit ni kan. Histoire de la Turquie. Dia orang Paris. Dia tulis 1854, dia kata apa yang dibuat oleh Muhammad ini suatu revolusi yang sangat menakjubkan. Manusia yang asalnya bergaduh sesama sendiri, Madinah yang asalnya kota kecil, kerana dibangunkan dengan ruh ini yang dibuat oleh Muhammad, sehingga 3 suku dunia selepas itu, pada zaman Umar 3 suku dunia ditakluki oleh pusatnya daripada Madinah yang asalnya kecil. Nak tunjuk bahawa sehingga dia sebut dalam perkara-perkara apa yang menyebabkan berlaku, nanti kita akan sebut sekejap lagi. Dan penulis Islam Syekh Abu Ali Hasan An-Nadawi, dia tulis buku pada tahun 1951. Di dalam bukunya Kerugian Islam oleh kerana kemunduran umat. Antara dia kata Nabi membangunkan 3 perkara dan disetujui oleh tokoh-tokoh barat tadi. Kalau banyak-banyak rahsia, ada 3 rahsia. 3 rahsia yang menyebabkan Madinah bertukar menjadi macam tu. Yang pertama sekali adalah pembinaan dan peranan institusi masjid.
Masjid pada zaman Nabi dia panggil multifunction. Masjid pada zaman ini dia hanya jadi sekadar tempat ibadah. Ini dipanggil serangan pahaman sekular dunia yang telah memecahkan sedikit demi sedikit. Selepas daripada Khalifah Osmaniyah Turki diruntuhkan Khalifah Islam, mula naik pahaman sekular, masjid sudah mula tidak berfungsi sebagaimana zaman Nabi SAW. Sebab tu Madinah mula-mula sekali zaman Nabi, sampailah disambung oleh 3 khalifah berikutnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman. Masa Sayyidina Osman berlaku pemberontakan, maka Sayyidina Ali naik, dia tukar pusat pentadbiran Islam, Khalifah Islam daripada Madinah pergi ke Kufah, Iraq. Kemudian bila naik pula kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah, tukar pula daripada Kufah pergi ke Damsyik, Syria. Kemudian bila naik Abbasiyah, sekali lagi ditukar menuju ke kota Baghdad, Iraq. Kemudian bila naik Osmaniyah, tukar ke Istanbul, Turki. Lepas itu habis Khalifah Islam. Naiklah ajaran-ajaran yang ada pada hari ini. Zaman Nabi masjid ini multifunction. Menjadikan masjid tidak sekadar tempat ibadah. Masjid tempat nak bincang strategi perang, berlaku masjid. Mengapa? Mengambil keberkatan rahmat Allah dalam rumah Tuhan. Tetamu-tetamu agung, baik Islam dan bukan Islam, bila datang ke Madinah berjumpa dengan Nabi, Nabi tak bawa ke Putrajaya, tak bawa tempat-tempat macam tu. Nabi suruh datang masjid, ada bilik khas untuk pemimpin negara lain datang. Yang Islam datang sujud syukur, semayang sunat tahiyatul masjid. Yang bukan Islam melihat keindahan, kerendahan hati kerana duduk dalam rumah Tuhan. Akhir sekali datang tidak ada iman, kerana masuk rumah Tuhan, nampak akhlak Nabi, balik dalam keadaan beriman, habis kampung-kampung dia pakat dakwah habis. Orang bergaduh, laki bini, suami isteri bergaduh, Nabi bawa ke mana? Kaunseling je di Masjid Nabawi. Sebab kamu bergaduh, syaitan tengah masuk. Semua pergaduhan dalam dunia ni puncanya syaitan. Anak bergaduh dengan bapa, syaitan. Isteri bergaduh dengan suami, syaitan. Adik-beradik bergaduh, semua punca syaitan. Maka kena buang syaitan ini. Maka tempat paling baik adalah rumah Allah. Suami isteri bergaduh, bawa mari rumah Allah. Semayang dulu 2 rakaat. Habis tu bawa kaunseling. Rasa rendah diri, rasa tawaduk kerana duduk rumah Allah. Akhir sekali selesai masalah. Jiran-jiran bergaduh, bawa rumah Allah. Hatta para pesakit, sahabat-sahabat yang menderita sakit kerana peperangan, luka, ke mana dibawa? Dirawat, bawa dalam satu bilik khas di masjid. Kerana masjid menenangkan. Tengah sakit, tenang, ada bilik rawatan. Maka hari ini kita kena kembalikan fungsi masjid ini. Sebab masjid ini membangunkan ruh tarbiyah Islam. Agar masyarakat faham Islam yang seluruhnya. Kuliah kena banyak macam surau ini. Kemudiannya, program-program agama, remaja kena dekatkan dengan masjid, orang tua kena dekatkan masjid. Semua program masjid ini membangunkan ruh dan hati manusia. Sebab itu disebut oleh pakar-pakar Islam dan Barat, mengakui sebab itu Nabi sampai Nabi bina masjid dulu. Hari ini kita bina masjid, tapi manusia tak ada. Sebab fahaman sekular yang masuk menusuk hari ini, masjid hanya sekadar tempat semayang, lepas itu kunci rapat. Betul lah, memang kena kunci, mencuri banyak kan ni kan? Tapi function dia tu kena. Hatta hari ni kalau kuliah-kuliah di masjid surau, kita sebut perkataan-perkataan yang nampak hari ni bertentangan dengan sekular. Sebagai contoh, baru ni saya forum masjid di Kelang tu, kita sebut pasal politik Islam. Bangkit tu 4 orang keluar kan. Dia tak tahu keluar 4 orang, ada 1000 lagi kan. Tak ada masalah kita kan. Mengapa hari ini bila sebut politik saja dia jadi allergic, naik gatal-gatal kulit habis. Sebut saja muka moncong tu, kita tengok reaksi. Kita sebut saja politik Islam, dia sembang tu sama dia. Sembang politik tu. Lepas tu sekejap lagi sampai surat, ustaz jangan datang kuliah lagi sini ya. Kalau bab makan cari yang Islam, bab pakai cari hak Islam, bab bank cari bank Islam, tak nak bank riba. Tapi sampai bab politik, kita pilih yang sekular. Ini yang tak betul.
Seolah-olah Tuhan ni tak pandai buat hukum, hukum hanya sampai situ je. Bab memerintah negara, tak boleh sebut dalam masjid ni, sekular cocok masuk di dalam. Akhir ada orang panggil politik ni kotor. Kotor kalau tidak ikut Islam. Kotor apabila tidak bawa perjuangan Islam. Kotor, ada yang kata kita ni tak ada kerja lain. Baru ni ada seorang, saya pergi kuliah. Dia kata, Ustaz, saya ni tak suka politik-politik ni. Sebab apa tak suka? Benda yang ada dalam Islam. Buku mengenai politik Islam ada berbilion-bilion dalam dunia ni. Awak pernah baca? Tak pernah. Patut jadi jahil pun kata. Kemudian kata, sebab saya tak suka, yang ni tuduh yang sana tuduh yang sana. Yang ni kata ini, yang ni kata ni, duk ceramah kata sana, yang ni kata sana. Saya kata memang wajib kena kata kalau dia jahat. Kalau dia baik, kita tak payah kata. Contoh, kita berkawan, kawan kita berkawan dengan seorang pembunuh. Hari-hari bunuh orang, hari-hari rogol orang, hari-hari rompak orang. Kawan kita tak tahu kawan tu. Kita pun sebut kat dia, awak berhati-hati ya. Dia tu memang bunuh hari-hari tu, bunuh orang. Kan? Dia tak kira imam masjid ke siapa dia bunuh semua. Yang ni rompak orang hari-hari. Kita ingatkan dia, agak-agak perkataan tu salah dah. Tak salahnya ni dia panggil dibenarkan. Dalam Riyadhus Salihin, menghurai hadis yang dibenar cakap pemimpin yang zalim tak laksana Islam. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang jahat, banyak disebut oleh Al-Imam Nawawi menghurai perkara ini, maka disebut politik yang bersih. Hari ini tak boleh nak sebut dalam masjid, dalam surau. Rugilah ilmu-ilmu hanya sekadar berkisar perkara tu. Sebab tu saya nak cadang, ustaz-ustaz yang datang kuliah-kuliah kat sini kena bawa perkara-perkara dipanggil politik Islam, cari kitab-kitab Islam. Kemudian fiqhud daulah, Profesor Dr. Yusuf Qardawi dan sebagainya, barulah orang faham bahawa Islam ini syumul. Islam ini syumul. Baik, yang kedua. Yang kedua rahsianya adalah kerana persaudaraan yang Nabi buat di kalangan Ansar Muhajirin ini. Saudara ini, ukhuwah ini menjadi penggempur nombor satu, menggempur kekuatan kufar. Sejarah Islam, sahabat-sahabat Nabi di dalam peperangan demi peperangan tak perlu ramai orang. Semua peperangan zaman Nabi sengit sebelah. Daripada medan Badar sampailah peperangan sampai Nabi wafat, semua sengit sebelah. Sampai zaman-zaman khalifah semua sengit. Tentera Islam kadang 20,000, tentera musuh. Sebagai contoh, di dalam peperangan Qadisiyah, tentera Islam 36,000, tentera musuh 126,000 orang. 30,000 lawan 126. Alat belah ni tak cukup, alat belah sana cukup. Tetapi oleh kerana semangat jihad dan persaudaraan bersatu ini menyebabkan Islam jadi kuat. Ramai orang kata pada saya, dia kata Ustaz, kita ni sama Melayu kena bersatu, tak baik gaduh. Kita pun tak mahu. Saya kata betul lah tu kan. Tetapi syarat nak bersatu ada. Kita setuju Melayu dengan Melayu bersatu. Tapi syaratnya letak Quran, letak hadis sebagai hakim dia. Nak bersatu atas nama Islam. Nak bersatu atas perjuangan Islam. Nak bersatu atas dakwah Islam. Nak bersatu atas nak menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ni baru betul. Kalau bersatu atas nama bangsa, dia tak boleh. Contoh Nabi dengan Abu Lahab. Abu Lahab pak saudara, bukan orang lain. Sama-sama Arab. Patut berkawan lah. Tapi tak boleh. Sebab satu nak Islam, satu tak nak Islam. Satu tolak Islam, satu terima Islam. Akhir sekali, dia sebut kalau kerana itu nak bersatu, maka tidak ada penyatuan. Sebab tu di dalam peperangan Badar, belah sini anak yang masuk Islam, belah sana bapa sama-sama Arab, anak dengan bapa, anak pergi bunuh bapa. Sebab satu nak Islam, satu tak nak Islam. Maka sama dengan kita. Maka kalau nak bersatu, kita setuju lawangan slogan nak bersatu hari ini. Tapi bersatu atas dasar panji Islam. Sampai peraturan Allah ditegakkan. Hukum-hukum dan undang-undang Islam ditegakkan. Kalau atas dasar itu, mari kita bergabung tangan. Tapi nak kita terima ke macam tu? Kalau tak terima, maka tak payah. Kita teruslah bersengketa. Bukan sengketa apa, tapi di dalam menegakkan kalimah dan akidah Islam. Yang ketiga adalah Sahifah Madinah. Atau Piagam Madinah menjadi rahsia. Bijaknya Nabi, tapi jarang orang cerita hijrah sampai ke situ. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai Nabi bangunkan Madinatul Munawwarah dengan Islam yang adil.
terlaksana peraturan Allah. Nak tunjuk bahawa di dalam peristiwa hijrah ini, Islam ini adalah agama yang sesuai kepada semua bangsa atas dunia. Tak kira Islam, tak kira kafir. Sebab masa Nabi duduk Madinah, perjanjian piagam Madinah ini dibuat dengan Yahudi, bangsa yang paling jahat dalam dunia. Yahudi ini sampailah tahun 5 Hijrah. Lepas tahun 5 Hijrah, lepas peristiwa Khandaq, perang Khandaq, baru Nabi halau Yahudi ini daripada bumi Madinah kerana pengkhianatan mereka terhadap perjanjian dibuat, dan mereka mengkhianati Nabi di dalam peperangan ini, bersekongkol dengan pihak Quraisy menentang Nabi SAW. Jadi nak tunjuk Islam ini agama yang adil untuk semua, tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira apa. Maka sebab itulah hari ini tak boleh. Mengapa? Sebab kita tak ada bangunkan peraturan yang sebenar. Maka muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang ketiga yang disebut oleh Al-Quran dalam Baqarah 204 adalah manusia yang kerjanya membuat kerosakan di atas muka bumi. Salah satu bentuk kerosakan adalah mereka tak mau berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun. Dalam suratul Maidah berturut-turut Allah sebut. Jadi ayat ini tuju pada golongan ini. Inilah antara matlamat manusia dalam hidup. Semoga Allah menjauhkan orang yang beriman dari matlamat seperti ini dan menyerahkan kepada mereka peranan yang lebih besar. Sememangnya Allah telah serahkan di bahu mereka tanggungjawab yang jauh lebih mulia, memimpin manusia ke jalan yang benar dan juga membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan memancarkan cahaya Islam ke seluruh dunia ini. Maka mana dalil dia yang kita nak kena masuk golongan ini? Jangan masuk 3 golongan tadi, iaitu melalui surah Al-Hajj ayat 77-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min harajin millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasul shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Surah Al-Hajj ayat 77. Jadilah kita golongan orang yang membimbing umat manusia seluruhnya kepada membangunkan Al-Quran dalam diri, masyarakat dan negara, sebagaimana kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, rokoklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu yakni Ibrahim. Dialah Allah yang telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maka sebab itu kita jadilah golongan keempat yang disebut di dalam Al-Quran ini, golongan yang membimbing umat manusia, golongan yang memperjuangkan agama, golongan yang membangunkan ketauhidan kepada Allah, golongan yang sentiasa hidup menginfakkan diri, tenaga, harta benda, masa kepada nak menaikkan Islam, menaikkan Allah, diletakkan pada tahta yang paling tinggi, sebagaimana ayat yang kita baca tadi yang harus kita contohi, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang paling besar bila kita mencontohi ansar muhajirin dengan perkara kebaikan sehingga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi saya rasa cukuplah. Sekadar itu, mudah-mudahan tazkirah pagi pada hari ini mudah-mudahan memberi manfaat khususnya pada diri saya, pada ibu-ibu, bapa-bapa muslimin muslimat sekalian. Kita doakan surau ini mudah-mudahan hidup subur dengan cahaya Islam. Kemudian yang mudah-mudahan bersatu hati para jamaahnya. Kemudian insya-Allah dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun kita datang mengaji macam ni tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi. Mudah-mudahan surau ini jadi macam madrasah moden, pondok-pondok moden yang membangunkan Islam 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sampai mati duduk. Mudah-mudahan bagaikan orang-orang yang mengaji agama ini dan juga duduk di dalam landasan Islam sampai kita menemui ajal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cukuplah sekadar itu yang baik daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, kejahilan, kedaifan diri saya sendiri dan juga lagi masa-masa akan datang kita sama-sama tangguhkan dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.